Dengan jarak 95 km dari bandar diraja Kuala Kangsar, SK Pos Perwo merupakan antara 97 buah sekolah orang asli yang berada di Malaysia. Dibina pada tahun 1968, SK Pos Perwo terus membina dan mengukir modal insan masyarakat Temiar menerusi aliran dan sistem pendidikan nasional negara. Kekayaan sumber alam semula jadi membenarkan masyarakat setempat mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran turun-temurun dalam konteks kehidupan sebenar. Eugenisona tristis atau lebih dikenali sebagai pokok bertam menjadi pilihan turun-temurun masyarakat setempat bagi pembinaan balai bertam. Assalamualaikum, saya Azmizal Rashid Muhammad Ramli, SIC Plus dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar. Pada hari ini, saya berada di SK Pos Perwo untuk satu program STEM for All, Hero to Superhero. Hari ini, kita akan menerokai bagaimana keunikan pokok spesies bertam yang dijadikan sebagai elemen pembinaan utama bagi atap dan juga dinding bagi balai sewang. Hari ini, kita akan mempelajari satu ilmu STEM daripada tatak harun dan juga tatak ngah yang berada di daerah ini. Sekarang kita berada di Kampung Takung Bawah di daerah ini dan kita akan mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan pembinaan balai sewang. So sekarang kita akan berjumpa dengan seorang penduduk tempatan iaitu Pak Cik Harun. So jom ikut saya. Apa khabar? Ya, alhamdulillah. Pak Cik dari ladang ke? Dari ladang. Dah makan tak? Belum. Okey. Baru balik daripada ladang. Baru balik daripada ladang. Seorang je ke? Ya. Oh, cantiknya rumah Pak Cik. Duduk dengan siapa rumah ni? Ini saya punya cucu sekali. Oh, dengan cucu. Okey, so saya datang ni pada hari ini nak tanya berkaitan dengan saya dimaklumkan oleh pihak sekolah Pak Cik seorang pembina balai sewang. Jadi saya nak temu bual Pak Cik sedikit berkaitan dengan balai sewang dan boleh Pak Cik tunjukkan saya berkaitan dengan balai sewang Pak Cik buat. Okey. Okey Pak Cik, untuk balai sewang ni bagi saya sangat-sangat cantik. Saya nak tahu apakah perkara pertama yang mesti kita lakukan untuk membina balai sewang ni? Apa perkara pertama? Yang pertama itu tiang. Tiang. Yang mana sih? Tiang yang mana? Yang ini. Oh, yang ni? Yang ni. So ada berapa tiang yang kita buat? Itu ikut rumah. Ikut rumah? Rumahnya besar, tiang dia 6. Rumah yang besar tiangnya 6. Okey. Rumah yang kecil, tiang dia 3, 4. Alright. Okey. Jadi kita cacat tiang dulu. Cacat tiang dulu. Lepas tu kita ambil nombor 2, dia punya kayu. Kayu. Jadi kalau kita lihat ini yang kedua, kita ambil dia punya kayu. Oh, ini bahagian yang kedua. Ini yang kedua. Kita buat semua ni. Semua keliling. Okey. Sebagai asasnya dulu. Asas ni kita buat tengah ada satu, yang tengah ni ada satu. Kita buat. Jadi tiang-tiang ni sebagai satu ukuran balai yang Pak Cik nak buat. Kita ada sukat siap-siap. Pak Cik sukat macam mana? Tali. Pakai tali. Bukan tali, kita ambil kayu. Lepas tu simpan ni ke sana. Tanda. 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 Jadi kayu tu ukur dia. Tanda. Ukur. Kita tanda ni. Okey. Lepas tu sana tanda, bawa sana. Kayu yang ni tadi bawa ke sana tanda. Kayu ini bawa ke sana. Dia kena sama dia punya. Kenapa mesti sama Pak Cik? Dia tak ada sengit-sengit. Oh, tak ada sengit. Tak ada kalau sengit. Kalau kita buat sengit, apa dia akan jadi pada bangunan? Tak boleh, kita buat tak elok. Okey. Dia mau sama rapat, dia punya keempat segi persegi sama. Alright. Dia tak ada ujung dia sengit, tak ada ujung dia besar. Maksudnya saiz mesti sama. Ada sama macam tu. Alright. Okey. Pak Cik, ini kayu apa ni? Tempinis. Kenapa Pak Cik pakai kayu tempinis ni? Dia keras sikit. Keras sikit. Keras sikit. Kayu ni sama tak dengan kayu yang ni? Lain ni lain. Ini lain. Ini keras juga. Ini keras juga. Jadi kayu tempinis ni mesti dijadikan sebagai tiang utama ke? Tiang utama. Kalau yang itu lempung. Kayu lempung. Kenapa kayu lempung tak boleh jadi tiang? Itu tak boleh jadi tiang, dia kena dia leput cepat. Kayu lempung leput cepat. Okey. Okey.
Pakcik, saya tengok balai sewang ni sangat selesa. Ada tempat duduk macam ni. Lantainya pun boleh dilihat ke bawah. Pengudaraannya pun sangat baik. Saya nak tanya, apakah sebenarnya fungsi kegunaan balai sewang ni dalam masyarakat pakcik? Balai sewang ni kita guna banyak kan, apa ni, kita guna masa kita nak makan, ramai-ramai datang makan. Oh, nak makan. Suatu kenduri ke pakcik? Masa kenduri lah. Tapi masa tak ada kenduri tak ada lah. Kalau masa Hari biasa tu tak ada? Tak ada. Alright. Masa hari kenduri kita panggil ramai-ramai makan. Jadi duduk rumah ni cukup orang. Cukup orang. Satu balai sewang macam ni boleh berapa orang? Ini 50 60 boleh. Oh, boleh? Boleh. Oh, jadi struktur ni, bangunan ni, balai sewang ni tahan untuk 50-60 orang? Sebab kita buat dah besar. Ini bukan tempat nak tidur, tempat nak berehat-rehat lah. Untuk berehat-rehat bersama keluarga, orang kampung, bila ada keramaian. Ada mesyuarat ke apa ke. Oh, mesyuarat juga buat di sini? Ada. Okey. Kita panggil lah sini duduk ramai-ramai. Duduk ramai-ramai. Jadi di setiap kampung ni ada balai sewang? Ada. Setiap kampung ada? Ada. 1, 2, 3? Oh, ikutlah? Ikut kampung lah. Okey. Saya tengok balai sewang ni memang sesuai untuk digunakan dalam masyarakat pakcik. Saya nak tahu berapa lama masa yang diperlukan untuk membina satu balai sewang yang lengkap sebegini? Ini balai besar ni dalam sebulan. Oh, 1 bulan. Berapa orang pakcik yang diperlukan tenaga kerja? Kalau besar adalah terbesar ni 5, 6 orang, 7 orang. Oh, 6 hingga 7 orang dalam masa 1 bulan. Boleh siap macam boleh, ni? Boleh siap. Jadi macam yang pakcik bagi tahu tadi, kita mulakan dengan tiang, kemudian lantai, kemudian atap, betul ke? Betul. Dan baru dinding. Ini dinding ni dia punya last. Oh, last sekali. So yang pertamanya tiang. Satu ini yang kayu bawah, nombor 2. Kayu bawah yang kedua. Nombor 3 ini lantai. Bukan lantai. Oh, yang ni? Ini. Alright. Ini nombor 3. Nombor 4 ni. Nombor 4 ni? Nombor 4 ni. Alright. Nombor 5? Nombor 5 baru buat ni. Dia punya ni lah. Yang ni? Kayu ni. Semua buat. Oh. Dan seterusnya baru atap. Bukan. Ini dulu? Ini nombor 4. Okey. Lepas tu masuk yang atas ni. Kayu ni. Masuk kayu yang ni? Alright. Nombor 5. Nombor 6 ni. Lepas tu nombor 7 yang ni. Yang ni? Yang atas ni. Oh, yang atas ni? Okey. Kemudian? Lepas tu nombor 8 yang sana. Hujung sana. Yang hujung sana tu? Alright. Lepas tu nombor 9 yang ni kecil ni lah. Kecil ni lah. Okey. Nombor 10 dia punya atap. Nombor 10 yang atap? Last sekali? Last sekali ujung dia atas bumbung ni. Oh, atas bumbung tu. Jadi atap ni bahagian paling atas, paling akhir lah. Akhir lah. Okey pakcik. Lepas tu baru masuk yang bawah ni tadi, masuk ni. Masuk yang ni? Buat ni sekeliling. Dinding ni? Bukan dinding, ini dulu. Oh, yang ini dulu. Kayu ni dulu. Alright. Lepas tu baru last dia ni. Last dia ni. Kita tepung. Okey. Alright. Saya akan ikut Pakcik Harun untuk dapatkan pokok bertam dan kita akan bawa semula ke sini untuk proses penyediaan atap dan juga dinding. Let's go. Okay, sekarang kita dah sampai di lokasi untuk mendapatkan tumbuhan spesies bertam. Jom ikut saya. So sekarang ni kita akan melihat proses untuk mengetuk batang pelepah bertam untuk dijadikan sebagai dinding yang akan dianyam pada balai sewang. So untuk pengetahuan semua, batang bertam ini masih segar dan baru lagi dipotong daripada pokok asal dan seterusnya dibawa ke sini dan terus dibelah dua dengan kadar yang paling segera untuk memastikan dia tidak kering. Dan dia perlu dalam keadaan ini untuk proses anyaman. Dan sebentar lagi akan berlakunya proses ketukan. Okey, teruskan pakcik, silakan. Kita guna kayu je pakcik. Kayu. Kenapa? Oh.
Yang kita guna ini atau ini? Ini. Oh, yang ini. Jadi kita menggunakan kulit pelepah. Ini Lakukan sedikit ketukan, kita berikan sedikit force dan bahagian epidermis paling luar pokok bertam ini, pelepah bertam ini ditanggalkan, dan apa yang akan digunakan sebagai anyaman dinding nanti adalah bahagian epidermis paling luar, iaitu kulit paling luar pelepah bertam ini. So selepas ni saya akan mencuba untuk proses ketukan. So kita ketuk dari tengah je lah. okey boleh? Mana-mana pun boleh lah. Mana boleh. Sudah. Sana sini. Oh, sini. Jauh sikit lah. Oh. Ni dah ujung sana. Oh, kira nak bagi buka je lah. Cukup ke kuat ni? Okey boleh. Okey, lepas tu sepak dua, patahkan dua. Di mana-mana je? Mana-mana boleh. Okey. Lepas tu Okey. tarik ni. Tarik isi dia. Tarik ni dia. Tekan macam ni. Ni cepat ni. Buka. Kalau kita lihat proses ketukan ini, sebenarnya kita perlu berikan dalam keadaan yang sekata kepada pelepah pohon bertam ini, dan tujuan ketukan yang kita berikan ini hanyalah untuk kita mengeluarkan bahagian dalaman dan untuk kita mengeluarkan bahagian epidermis luar bagi kegunaan penghasilan dinding yang akan kita anyam sebentar nanti. So jika kita lihat apabila kita melakukan proses penarikan di sini, sebenarnya lekatan semula jadi yang berlaku di antara bahagian dinding paling luar dengan bahagian ampulur dalam ini, sebenarnya ikatannya adalah tidaklah terlalu kuat, namun dengan sedikit daya yang kita berikan, ia boleh ditanggalkan dengan mudah. Sekarang kita baru selesai mengambil sumber daripada pokok bertam. Di tangan saya ini ada 4 pelepah pokok bertam, dan di situ adalah untuk kita jadikan sebagai dinding. So jom kita balik ke tempat untuk kita buat. So kalau kita lihat sekarang ni, Pak Cik sedang melakukan teknik lipatan untuk membolehkan pelepah pokok bertam ini dibawa dalam jarak yang lebih jauh untuk mengurangkan kadar rintangan angin semasa proses pergerakan ini. Mana tak berbahaya lah. Tidak berbahaya. Kalau kita lihat tadi, Pak Cik meletakkan di bahagian atas bahu kan Pak Cik? Untuk memastikan aliran udara adalah selari. Mana tak kena lah ni. Tidak kena ini. Kalau macam ni melintang, bahaya. Kalau dalam sains itu adalah konsep aerofol, yang mana rintangan angin itu melalui bagi satu struktur yang kita bawa. Sekarang saya dah sampai semula di kampung Takung Bawah, dan kita akan teruskan dengan proses membuat atap dengan tumbuhan spesies bertam. Let's go. Oh, ini untuk kuncikan dia. Untuk dia. Alright. Kita tekan ni. Aha. Masukkan sini. Oh. Jarak helaian daun yang diambil bagi menghasilkan satu bentuk anyaman ringkas yang dibuat bagi penghasilan atap ini. Okay, so kalau kita perhatikan sebentar tadi, teknik lipatan saya yang pertama adalah sebegini. Sebelum patah. Sebelum patah. Sebenarnya cara ini adalah tidak tepat, yang mana kita mesti melipatnya dalam keadaan 180 darjah, iaitu daripada sini ke arah sini, untuk memastikan susunan anyaman yang bakal kita buat adalah dalam keadaan yang teratur dan juga sistematik. So selepas beberapa minit, ini adalah hasil yang dapat kita hasilkan bagi proses anyaman penghasilan atap daripada pokok spesies bertam. Dan sekarang Pak Cik Arun akan tunjukkan bagaimana cara helaian atap ini disusun untuk menjadi atap sebelum dipasang di bahagian rumah. Let's go. Kalau kita lihat sekarang ni, di bahagian belakang saya ni adalah satu bahagian pangkin ataupun tempat meletak atap-atap yang telah pun dijemurkan. So sekarang ini Pak Cik Harun akan menunjukkan pada kita atap-atap yang telah siap dan akan disusun menjadi atap yang sebenar. So ini merupakan atap-atap yang telah pun kering, dan kita akan cuba demonstrasikan bagaimana atap-atap ini disusun. Ini adalah hasil anyaman daripada pohon bertam yang masih muda, dan sekarang saya akan tunjukkan saiz sebenar atap yang digunakan di kawasan komuniti ini.
Let's go, come. Jadi kalau kita lihat di sini, di bahagian paling bawah ni, atap-atapnya kalau kita lihat di bahagian vin ataupun bahagian paling tengah pohon bertam ini adalah lebih tebal jika dibandingkan dengan apa yang telah saya buat. Dan pelepas atap ini telah pun melalui proses pengiringan selama beberapa hari sehinggalah menjadi struktur yang lebih ringan seperti ini. Dan proses seterusnya adalah proses bagaimana atap ini akan disusun bagi dijadikan sebagai satu atap yang berfungsi. So ini adalah perumpamaan bagi batang kayu yang berada di atas bahagian pada atas. Kita akan tunjukkan bagaimana atap ini disusun. Karena baru atas tu ikatan ni lah. Oh, disusun ke dalam begini? Macam ni. Permukaan ni di dalam? Dalam. Oh. Macam ni. Okey. Pokok bertam ini diikat pada bahagian atap. Okey, terdapat satu teknik ikatan yang digunakan dan tali pengikat itu adalah digunakan daripada bahan rotan sebenar untuk memastikan ikatan yang dihasilkan tahan lama dan terus segar untuk jangka masa yang lebih panjang. Dan kalau kita lihat di sini, teknik ikatan cuba untuk mencantumkan dua set pelepah dalam keadaan yang rapat kerana diyakini daripada kefahaman peribumi ikatan seperti ini, susunan seperti ini akan menyebabkan aliran air tidak dapat menembusi kawasan rumah. Okey. Ni terbalik lah. Ini terbaliklah. Macam ni okey lah. Alright. So kita lihat penerangan daripada Pak Syed tadi adalah berkaitan dengan amalan dan juga kepercayaan turun-temurun. Tapi daripada segi pengetahuan STEM, justifikasi mengapa atap ini, set atap ini disusun sebegini adalah untuk mengurangkan rintangan air sewaktu berlakunya hari hujan, yang mana pengaliran air akan berlaku secara lancar dan juga sekata ke bahagian bawah. Okey, seterusnya sekarang ni kalau kita lihat di bahagian bawah ni terdapatnya pelepah bertam yang telah pun diproses secara separa yang mana kita akan anyamkan dan untuk dijadikan sebagai dinding pada balai sewang. Kalau diperhatikan di bahagian belakang saya ni, balai sewang ini sebenarnya bahagian dindingnya diperbuat sepenuhnya daripada bahagian pelepah bertam. Alright, so kalau kita perhatikan dekat sini, Pak Cik Harun sedang menganyam menggunakan pokok bertam. Dan kalau kita perhatikan, ia bukan sekadar mengutamakan fungsi sebagai dinding bangunan ataupun rumah semata-mata, tapi ia melibatkan elemen seni, yang mana kalau kita lihat di sini, Pak Cik Harun telah pun menyiapkan satu set bunga dan sekarang sedang melakukan design ataupun reka bentuk bagi bunga yang kedua. Maka selain daripada fungsi elemen seni juga diketengahkan dalam pembinaan pembentukan dinding bagi balai sewang ini. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, ini adalah hasil anyaman yang telah pun dihasilkan oleh superhero kita. Dan kalau kita lihat di sini, hasil anyaman ini mempunyai dua corak bunga yang dihasilkan dengan menggunakan tumbuhan spesies pokok bertam. Okey, Pak Cik tahu tak apa itu STEM? STEM? Tak tahu. Pak Cik tak tahu? Tak tahu. Okey, saya terangkan kepada Pak Cik ya. STEM ni adalah sains, teknologi, engineering iaitu kejuruteraan dan juga matematik. STEM ni mungkin satu perkataan yang baru bagi Pak Cik, tapi sebenarnya apa yang telah Pak Cik ajar dan kongsikan dengan saya pada hari ini, sepanjang hari ini, sebenarnya ia adalah STEM, yang mana ia merupakan perkara dan juga elemen-elemen yang ada dalam kehidupan Pak Cik, yang Pak Cik amalkan dan Pak Cik percayai sejak daripada turun-temurun. Jadi STEM ni Pak Cik sebenarnya memang dah ada dalam kehidupan kita, yang mana ia sama ada sedar ataupun tidak sedar. Contohnya macam awal pagi tadi, Pak Cik bawa saya mencari pokok bertam dan Pak Cik ajar saya bagaimana cara untuk pelepah bertam itu diketuk dengan tidak terlalu kuat, dengan perlahan, dan Pak Cik ajar saya bagaimana cara untuk saya mengeluarkan bahagian hujung, bahagian luar lapisan pokok bertam itu untuk seterusnya dihasilkan sebagai bahan anyaman. Selain itu, Pak Cik juga tadi ada mengajarkan pada saya berkaitan dengan bagaimana perlu saya melipat
pelepah daun pertang itu pada sudut yang betul. Pada awalnya saya melipat pada sudut kurang daripada 180 darjah dan Pak Cik terus membetulkan teknik tersebut supaya saya melipat pelepah itu dalam sudut ataupun dalam keadaan yang melintang, iaitu 180 darjah. Itu sebagai salah satu contoh Pak Cik bagaimana stem itu sebenarnya sebati dan juga ada di dalam kehidupan kita. Selain itu, di awal tadi juga Pak Cik ada tunjukkan dan sebutkan pada saya berkaitan bagaimana Pak Cik mencacatkan. Mula-mula tadi itu Pak Cik ada sebut tentang tiang dan tiang itu mestilah ukurannya sama untuk setiap sudut supaya kejuteraannya, reka bentuknya berada dalam keadaan yang baik. Tak ada sengit-sengit. Dia tak ada sengit-sengit. Sama rapat sama. Betul. Kerana balan sewang ni mungkin 50 orang hingga 60 orang kan Pak Cik kan. Jadi ukuran dia dan juga seni binanya, kejuteraannya mestilah betul Pak Cik. Ukuran itu, apa yang Pak Cik buat itu sebenarnya juga adalah stem. Okey, Pak Cik juga tadi ada tunjukkan pada saya, demonstrasikan pada saya bagaimana Pak Cik menggunakan tali rotan untuk Pak Cik mengikat set-set daun pelepah itu sebelum dipasangkan menjadi atap. Jadi itu juga merupakan satu prinsip kejuteraan yang termaktub di dalam stem yang ada dalam kehidupan Pak Cik. Okey Pak Cik, jadi apa yang kita bincangkan tadi, apa yang saya nyatakan tadi, sebenarnya saya nak beritahu pada Pak Cik, sebenarnya stem adalah dalam kehidupan Pak Cik, dalam kehidupan kita dan dia tidak asing. Oh, itulah stem. Aku ingat pejabat kos tu stem. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat STEM Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Jabat Pendidikan Daerah Pulau Gangsa kerana memilih POS Pro sebagai modul Pusat STEM. Semoga perkongsian ini dapat dikongsikan bersama dan seterusnya membawa SK POS Pro ke persada dunia.